warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita sambung pembelajaran kita masih di bab 1.2 pengelasan organisma. Okey, pengelasan organisma ni ada dua jenis lah, pengelasan haiwan dan pengelasan tumbuhan. Jadi untuk kali ini akan belajar pengelasan haiwan dahulu. Haiwan dan tumbuhan boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan kecil berdasarkan ciri sepunya dan ciri yang berbeza. Okey, untuk makluman kamu semua, terdapat lebih kurang 1 juta spesies haiwan telah dikenal pasti oleh saintis setakat ini. Okey, jadi berdasarkan pengelasan haiwan tersebut, hal ini memudahkan ahli sains untuk mengenal lebih jelas spesies haiwan yang dikelaskan ke beberapa kumpulan. Pengelasan haiwan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu invertebrata dan vertebrata. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan invertebrata? Invertebrata bermaksud haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, jadi untuk kumpulan invertebrata boleh dikembangkan ke beberapa kumpulan iaitu tanpa kaki. Tanpa kaki ni ada yang haiwan badan tanpa segmen dan badan bersegmen. Manakala untuk invertebrata berkaki boleh dikelaskan ke dua kumpulan iaitu 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, badan bersegmen merupakan pembahagian badan haiwan ke beberapa segmen. Okey, contohnya kalau kamu tengok dekat slide sekarang ni, ini adalah ulat gonggok . Ini adalah gambar yang lebih dekat lah, lebih jelas. Kamu perasan tak ada jalur-jalur pada badan ulat gonggok ni. Okey, inilah yang dikatakan badan bersegmen. Kalau saya ambil highlighter ni, ni. Okey, yang ni lah badan bersegmennya tu. Jadi haiwan yang mempunyai badan bersegmen ni adalah fungsi-fungsi tertentu. Biasanya untuk meregangkan badan dia, untuk keselamatan diri dia. Jadi kita akan masuk dulu invertebrata tanpa kaki. Jadi invertebrata tanpa kaki ni badan dia tidak bersegmen tetapi dia mempunyai kaki. Contohnya adalah obor-obor, siput, kepah, kerang. Jadi haiwan-haiwan ini tidak mempunyai kaki tetapi mempunyai badan yang bersegmen. Badan yang tidak bersegmen. Seterusnya kita masuk pula untuk invertebrata tanpa kaki. Tetapi haiwan ini mempunyai badan yang bersegmen. Contohnya adalah cacing pita, lintah, cacing tanah. Kalau kamu tengok dekat badannya ni, nampaklah kan jalur-jalurnya tu. Okay, ini ialah contoh haiwan yang badan bersegmen tetapi tidak mempunyai kaki. Yang ni contoh lintah lah. Kalau kamu tengok dekat cursor yang saya tunjukkan sekarang ni, nampak tak jalur-jalur halus. Okay, sebelah ni adalah cacing pita. Seterusnya kita masuk pula invertebrata berkaki. Ciri-ciri invertebrata berkaki adalah mempunyai badan bersegmen dan mempunyai kulit keras di luar. Invertebrata berkaki boleh dikelaskan ke beberapa kumpulan iaitu yang pertama adalah 3 pasang kaki dan yang kedua ialah mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, untuk kali ini adalah yang mempunyai 3 pasang kaki. Contoh dia, haiwan-haiwannya adalah rama-rama, cengkerik, semut, lipas dan kumbang. Okay, jadi seterusnya ini ialah haiwan invertebrata yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Maksudnya mempunyai banyak kaki lah kan. Contohnya kalau jengking, ulat gonggok, ketam, udang, kutu. Haiwan ini juga mempunyai badan yang bersegmen. Contohnya kalau kamu tengok kat sini, inilah kalau jengking. Nampak tak bahagian atas dia tu macam ada jalur-jalur kan? Itu adalah segmen lah.
Bawah ni adalah udang, nampak tak ada jalur-jalur dia tu. Okey, ni pun badan per segmen. Seterusnya kita masuk pula untuk vertebrata. Vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Untuk haiwan vertebrata boleh dikelaskan ke beberapa 5 kumpulan. Okey, yang pertama adalah ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey, cara mudah untuk ingat, boleh ingat perkataan rimba. R untuk reptilia, I untuk ikan, M untuk mamalia, B untuk burung, A untuk amfibia. Jadi untuk kita kelaskan haiwan vertebrata, boleh dia lakukan beberapa ciri sepunya. Okay, contohnya yang pertama adalah habitat dan tempat tinggal. Yang kedua adalah organ pernafasan, bagaimana dia bernafas, sama ada melalui paru, kulit lembap ataupun insang. Yang ketiga suhu badan, sama ada berdarah panas ataupun berdarah sejuk. Yang keempat adalah cara pergerakan, sama ada dia berjalan, berenang ataupun mengesot. Yang kelima adalah cara pembiakan, sama ada pembiakan beranak ataupun bertelur. Yang keenam ialah jenis persenyawaan, sama ada persenyawaan dalam ataupun persenyawaan luar. Dan yang terakhir adalah litupan badan, sama ada badan haiwan tersebut dilitupi oleh bulu pelepah ataupun bulu ataupun rambut ataupun kulit yang lembap. Okay, jadi ini ialah terma-terma ataupun terms dalam bab ini yang kamu perlu ketahui maksud dia. Yang pertama adalah poikiloterma ataupun bahasa lain adalah berdarah sejuk. Poikiloterma adalah organisme yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Okay, maksudnya kat sini kalau haiwan ini dia berada di kawasan yang sejuk, jadi suhu badannya pun mengikut kawasan tersebut. Maksudnya kalau kawasan sejuk, jadi suhu badan dia pun akan sejuk lah. Kalau dia berada di kawasan yang panas, secara automatik suhu badannya pun akan berubah mengikut suhu kawasan tersebut menjadi panas. Jadi kat sini dia cakap yang suhu badannya ni tidak mempunyai suhu yang tetap lah, maksudnya sentiasa berubah-ubah. Homoeutherma iaitu berdarah panas. Homoeutherma pula ialah haiwan yang suhu badannya malar. Malar ni maksudnya sama lah dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Maksudnya kalau haiwan ni dia jenis yang suhu berdarah panas. Kalau dia pergi kawasan sejuk, dia pun suhu badan dia pun tetap sama. Dia pergi panas ke, kawasan sejuk ke, suhu badannya tetap sama. Biasanya haiwan yang berdarah panas ni suhu dia di antara 35 hingga 40 degree Celsius. Okay, jadi seterusnya kita masuk kepada pengkelasan haiwan vertebrata yang pertama. Yang saya cakap tadi ada ingat rimba kan, R-I-M-B-A. Jadi ini yang pertama lah, ikan. Ikan ni suhu badannya poikiloterma, sentiasa berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Badan dilitupi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor, bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Ini adalah antara jenis-jenis kumpulan ikan. Kuda laut, ikan buntal, ikan flowerhorn, itulah belut. Seterusnya adalah yang kedua ialah amfibia. Suhu badan untuk haiwan amfibia ialah poikiloterma. Boleh hidup di darat dan air. Badan dilitupi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Maksudnya dia masih kecil lagi kan. Nanti dah dewasa dia akan bernafas melalui peparu dan kulit yang lembap. Seterusnya menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercangkerang. Dan yang terakhirlah melakukan persenyawaan luar. Yang ketiga adalah reptilia. Reptilia ni suhu badannya poikiloterma, menghasilkan telur yang bercangkerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Ini ialah antara contoh-contoh haiwan reptilia. Yang pertama adalah ular, buaya, penyu,
dan sejenis cicak. Yang keempat ialah kumpulan burung. Burung mempunyai suhu badan homoeuterma, iaitu suhu badan berdarah panas, suhu badan yang tetap. Badan dilitupi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan, bernafas melalui peparu, mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang, mempunyai sepasang kaki yang bersisik, melakukan persenyawaan dalam dan menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Okay, jadi inilah antara ciri-ciri untuk kumpulan burung. Ini adalah antara contoh haiwan yang dikelaskan kepada kumpulan burung. Walaupun ayam bukan bernama burung, tetapi dia juga boleh dikategorikan sebagai kumpulan burung sebab dia mempunyai ciri-ciri yang ada pada burung. Mempunyai bulu pelepah, kan? Mempunyai dua sayap, itik pun sama, burung hantu dan juga burung biasa. Jadi inilah sebagai nota tambahan, burung enggang. Burung enggang merupakan haiwan yang dilindungi di Malaysia. Burung ini merupakan burung rasmi negeri Sarawak. Burung di Malaysia. Malaysia menjadi habitat bagi hampir 742 spesies burung. Sekurang-kurangnya 522 spesies ialah spesies tempatan, 192 spesies bermigrasi dan 52 spesies tempatan dengan ciri bermigrasi. Bermigrasi di sini bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maksudnya burung-burung ni bukan yang berasal dari Malaysia. Dia dari negara lain sehingga sebentar di Malaysia dan kemungkinan akan pergi ke tempat yang lain. Kumpulan vertebrata yang terakhir ialah mamalia. Mamalia mempunyai suhu badan homoeuterma, iaitu suhu badan yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Badan dilitupi bulu dan rambut, bernafas melalui paru-paru, melakukan persenyawaan dalam dan melahir dan menyusukan anak. Ini adalah antara contoh haiwan mamalia. Yang pertama, ikan paus. Ikan paus tidak dikategorikan sebagai kumpulan ikan kerana ikan paus melahirkan anak. Seterusnya, kelawar. Kelawar juga walaupun mempunyai sepasang sayap tetapi tidak dikategorikan dalam kumpulan burung kerana kelawar juga melahirkan anak. Seterusnya adalah gajah dan zirafah dan juga haiwan-haiwan lain seperti singa, kambing dan lembu. Ini adalah jadual untuk cara yang lebih memudahkan kita kelaskan haiwan-haiwan tersebut ke beberapa kumpulan ataupun ciri-ciri sepunya. Okey, contohnya suhu badan. Hanya ikan, amfibia, reptilia saja berdarah sejuk. Burung dan mamalia adalah berdarah panas. Cara pembiakan, ikan, amfibia, reptilia dan burung membiak melalui bertelur. Mamalia adalah melahirkan anak. Persenyawaan luar, ikan dan amfibia, manakala persenyawaan dalam, reptilia, burung dan mamalia. Dan yang terakhir adalah litupan badan, ikan mempunyai sisik berlendir, amfibia seperti katak mempunyai kulit yang lembap, reptilia seperti buaya, ular mempunyai sisik kering, burung mempunyai bulu pelepah dan mamalia seperti gajah dan zirafah mempunyai bulu dan ataupun rambut. Sampai di sini sahaja untuk topik 1.2 pengelasan haiwan. Seterusnya kita akan bersambung kepada pengelasan tumbuhan. Sekian, terima kasih.